Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bila Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan orang yang akan menerangkan makna Al-Quran tadi. Sebab itu bila kita lihat Al-Quran tadi, tak ada seorang boleh faham dengan sendirinya. Sudah tentu kena ada orang yang fahamkan dia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Jadi kami turunkan Al-Quran pada kamu, hai Muhammad, supaya kamu dapat terangkan kepada mereka apa yang diturunkan pada kamu. Taulah bahawasanya walaupun Al-Quran itu diturunkan pada zaman sahabat, tapi tetap sahabat memerlukan penerangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab sendiri. Sahabat pula faham bahasa Arab. Tetap Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi terangkan kepada para sahabat. Tak ada lah orang yang boleh memahami Al-Quran itu direct terus. Mesti kena ada orang yang memahamkan, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan semua sahabat yang mahir Al-Quran untuk memahamkan kita. Bahkan ada di kalangan para sahabat yang menjadi rujukan sahabat-sahabat yang lain, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Uthman bin Ali, Zaid bin Thabit, dan begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Jadi tuan-tuan mungkin ada Allah Subhanahu wa taala, tahulah kita bahawasanya kita memerlukan penerangan daripada orang yang faham akan Al-Quran tadi untuk terang pada kita. Begitu juga penerangan daripada orang yang memahamkan hadis untuk terang pada kita. Dan silsilah ni diteruskan oleh ulama-ulama selepas para sahabat, di kalangan para tabi'in dan juga tabi'in, dan seterusnya ulama sehingga akhir zaman. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi tahu al-ulama warathatul anbiya. Sungguhnya ulama itu pewaris Nabi. Al-anbiya la yuwarithu dinara wala dirhama, walakin warathul ilma. Ulama tidak mewarisi dinar dan dirham, bahkan mereka mewarisi ilmu. Jadi alhamdulillah lah, sehinggalah zaman tabi'in, tabi'in, pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala telah pilih imam-imam yang hebat untuk memahamkan kita apakah makna yang ada dalam Quran, maksud daripada Al-Quran dan hadis, sehingga terjadinya mazhab seperti mazhab Abu Hanifah, mengikut fahaman Abu Hanifah, dan juga sahabat-sahabat dalam memahamkan kepada umat ibadat yang datang daripada Al-Quran dan hadis. Dibuat satu kaedah untuk memahamkan umat. Begitu juga Imam Malik, begitu juga Imam Syafi'i, begitu juga Imam Ahmad radhiyallahu anhum. Jadi tuan-tuan demikian ada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah nak bagi tahu penting tak untuk kita berpegang kepada mazhab. Sudah itu kita kata penting. Kenapa penting? Sebab apabila kita pegang pada mazhab, maka kita ada landasan dan kaedah yang betul, sehingga kita tahu bahawasanya sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah, 4 mazhab adalah yang mu'tabar, dan alhamdulillah ijma' sampai sekarang 4 mazhab inilah yang betul dalam ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang ikut salah satu daripada 4 mazhab, maka dia berjaya, dan siapa yang meninggalkan, bimbang akan datang kesesatan. Bahkan waktu saya belajar dulu, ulama terutama daripada India, Tok Guru kepada Maulana Zikr rahimahullah ta'ala, Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri, ada menyebut dalam kitabnya Al-Muhannad al-Mufannad, bimbang akan bahaya orang yang meninggalkan mazhab, takut terjebak dia jatuh ke dalam lembah kesesatan. Apabila kita cuba memahamkan Al-Quran dengan sendiri, walaupun fahaman kita tadi betul, tapi tiada sandarannya, maka tetap kita dikira salah. Sebab itu pentingnya ilmu ini ada sandaran dia. Daripada dulu sampai sekarang, kalau kita tengok mana-mana tempat, kalau belajar mesti nak tengok sandaran dia di mana. Tambah lagi dalam agama kita, sandarannya adalah sanad. Walaupun kita tengok ilmu banyak terkumpul dalam buku-buku pada zaman sekarang, tapi hakikatnya ilmu itu datang daripada guru, bukan datang daripada buku-buku.
Daripada guru tadilah, pemahaman guru, syarahan guru tadi, terbentuknya buku tadi. Tahulah bahawa saya daripada dulu lagi orang tadi pegang dengan sanad sehingga zaman sekarang. Begitu juga setiap buku yang terbentuk menunjukkan kepada fahaman guru-guru tersebut. Bukan semua buku boleh diambil pakai dan bukan semua buku boleh ditolak. Jadi sebab itu alhamdulillah buku-buku yang telah sampai kepada kita dan melalui fahaman-fahaman ulama dulu, semuanya alhamdulillah dikira mu'tabar, terutama sekali dalam bab tafsir dan hadis, Sunan Sittah, sama ada daripada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i dan sebagainya. Dalam agama kita, dia terbahagi kepada 3 yang utama. Yang pertama berkaitan dengan ibadat, iaitu Islam. Islam berkaitan dengan ibadat. Maka ulama bagi tahu kebiasaannya perbahasan tentang ibadat ini dibahas dalam kitab fiqh. Sebab itu bila kita tengok dalam kitab fiqh banyak bahas. Dan fiqh yang mu'tabar dalam ahli sunnah wal jamaah ada 4. Apa maksud fiqh tadi? Iaitu fiqh tadi merujuk kepada fahaman. Boleh tak kita ambil fahaman daripada ulama yang tidak mu'tabar? Jadi kita ambil daripada fiqh tadi, iaitu fahaman. Jadi alhamdulillah daripada dulu sampai sekarang semua orang timbul persoalan, boleh tak kita gabungkan fiqh-fiqh tadi mengikut keinginan kita dan selera kita, boleh ke tidak? Maka jawapan mudahnya seperti seorang yang belajar di sekolah. Ada satu mazhab, satu pendapat yang ada dalam sekolah, boleh tak dia ambil undang-undang daripada sekolah lain bawa ke dalam sekolah dia? Sudah tentu jawapannya tidak boleh. Kenapa? Undang-undang yang ada di sekolah itu dipakai di sekolah tadi. Walaupun pelajar tadi pernah belajar di sekolah lain, tapi dia kata di sekolah sana boleh. Dia memang di sekolah sana boleh, tapi di sekolah sini tidak boleh dipakai undang-undang itu. Kenapa? Bila dipakai je undang-undang yang ada di sekolah sana, dia akan menjadi kekacauan, kerosakan yang akan berlaku. Mazhab yang dipakai dalam Malaysia adalah mazhab Syafi'i. Kita tidak menafikan mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Mereka betul pada tempatnya. Saudi mengamalkan mazhab Hanbali, betul pada tempatnya, kan? Begitu di Afrika Utara, mereka mengamalkan mazhab Maliki, mereka betul pada tempatnya. India, Pakistan, mereka mengamalkan mazhab Hanafi. Begitu juga di Iraq, mengamalkan mazhab Hanafi, mereka betul pada tempatnya. Tapi bila mereka masuk ke dalam Malaysia mengamalkan, maka kita kata menimbulkan kekeliruan. Jadi sebab itu ulama kita daripada dulu menghalang perkara ini terjadi. Kenapa timbul kekeliruan dan kacau bilau, tanpa kita menafikan kebenaran mereka. Mereka benar pada tempatnya. Sebab itu tuan-tuan dimulakan ada Allah Subhanahu wa taala, bila timbul ada orang kata, dah kita kata 4 mazhab benar. Bila dah 4 mazhab benar, kenapa tak boleh amalkan semuanya? Maka jawapannya macam tadi. Bila kita duduk dalam satu madrasah, maka itulah kita yang nak kena amalkan. Jadi tuan-tuan dimulakan oleh Allah SWT. Begitu juga kita lihat pada hari ini, orang tidak mahu sandaran kepada mazhab tadi, maka mereka ikut suka hati mereka, iaitu mereka mengikut keinginan mereka. Apa yang berlaku tuan-tuan dimulakan oleh Allah SWT? Berlaku mengikut selera, iaitu mengikut nafsu. Khilaf tak dengan agama? Sudah tentu khilaf dengan agama. Allah SWT sungguh tidak suka orang yang mengikut keinginan hawa nafsunya. Apatah lagi dalam Al-Quran sebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu wa hawahu adallahu Allahu ala ilmin wa qatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basari ghishawa. Orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, Allah SWT akan sesatkan dalam pengetahuan ilmu yang dia ada. Telinga dia akan ditutupkan, mata hati dia, mata pendengaran dia semua akan ditutupkan. Kenapa tuan-tuan bukan Allah SWT? Bukan dia tak ada pengetahuan, dia ada. Tapi hawa nafsu yang dilebihkan, maka telah tutup pengetahuan. Pengetahuan tidak dapat diamalkan. Semoga Allah SWT selamatkan kita daripada keinginan hawa nafsu.